Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantar khasar Pentadbiran Surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi bagi kita hidup dan boleh kita sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dah kita masih ada peluang untuk kita baiki hidup kita. Kita banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar, lepas pada belajar kita beribadat kepada Allah. Nyaman hidup. Hidup kita senang beribadat, berilmu beribadat, berilmu beribadat, dan itulah yang disuruhkan oleh Islam. Tak boleh kita beribadat saja tanpa ilmu. Sedikit ilmu, dengan kita mengetahui ilmu dan kita beribadat, lebih baik daripada banyak ibadat tanpa ada ilmu. Beribadat dalam gelap tak ada ilmu, walaupun rajin solat sunat, berzikir, tapi ilmu tak ada, tak belajar, tak comel. Maka dengan ilmulah, atas dasar itulah saya datang, kerana ilmu, tuan-tuan. Baiklah, malam ni kita tengok apa kata Syed Alawi tentang jenis-jenis ilmu. Masya Allah, Syed Alawi dia cerita tentang jenis-jenis ilmu. Ni bagaimanakah jenis-jenis ilmu? Kita tengok muka surat 12, tuan-tuan. Kita tengok. Sesungguhnya ilmu itu mempunyai beberapa jenis, iaitu ilmu ni ada beberapa jenis. Pertama, ilmu syar'iyah. Ilmu syar'iyah. Kalau dalam universiti dia ada fakulti kuliah syariah. Kuliah syariah, fakulti syariah. Kalau di Maghribi, Morocco ni dia ada subjek konon, subjek undang-undang. Ada subjek syariah, kuliah syariah. Tapi subjek dia ada undang-undang. Sepatutnya kuliah syariah wal qanun. Kalau di Mesir tu dia panggil kuliah syariah wal qanun. Tapi di Maghribi tak, kuliah syariah. Itu ilmu syariah, ilmu syara'ah inilah. 3 jenis, iaitu al-fiqh, fiqh, ilmu syara', fiqh. Fiqh ni kita kena intelijen, kena cerdik. Fiqh ni sebab apa makna fiqh? Faham, kena faham. Dan fiqh ni berubah. Dulu mana kita pernah dengar fiqhun nawazil. Dulu fiqh Islami, kita dengar fiqh Islam. Sekarang ni ada fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil ni fiqh isu. Dia panggil fiqh semasa, fiqh semasa atau fiqh isu semasa. Dulu mana orang ada bertikai jual cacing. Orang tak bertikai bak jual cacing, orang tak. Sekarang ni orang ternak cacing jual. Zaman sekarang ni apa hukum? Itu benda-benda yang baru. Isu macam ni lah. Ada satu fiqh yang panggil fiqhun nawazil. Fiqh semasa. Dia akan tengok fiqh semasa. Isu yang berlaku, benda-benda baru. Setelah dia akan kaji. Kaji. Ini dia panggil al-fiqhul mu'asir ataupun fiqh semasa atau fiqhun nawazil. Ni itulah fiqh, dia ada, dia panggil hukum berbeza. Berbeza hukum, keadaan hukum berbeza. Kalau fiqh Islami itu memang tetap, fiqh ni tetap. Tapi fiqh isu ni dia akan timbul. Isu-isu dia akan timbul. Dan ulama akan ijtihad. Mufti akan panggil AJK, ahli jatuh qasar, dia akan mesyuarat, dia keluarkan hukum. Ni fiqh, dia panggil fiqhun nawazil atau fiqhul mu'asir. Dan juga ilmu syariah juga termasuk at-tafsir. Tafsir. Macam kita baca Quran, tak? Kalau boleh kita baca Quran tu style kita penting bacaannya, baca Ramadan khatam, 2 kali khatam. Tapi kalau kita boleh baca Quran memahami maksud, tu comel. Katakanlah kita ambil pimpinan Ar-Rahman, kita baca Quran, lepas tu kita tengok tafsir dia.
ataupun syarah dia tu. Apa maksud? Oh, tu lagi bagus. Kita boleh baca Quran dengan faham. Oh, tu comel. Memang source of knowledge. Dia sumber ilmu. Kalau kita boleh satu hari satu page. Tapi kita faham. Oh, tu molek sungguh. Setahun berapa kita dapat. Kita faham maksud. Sebab Quran tu adalah ibu segala ilmu. Di situ. Kalau kita boleh faham. Allah ni comel benar. Kalau kita boleh faham baca Quran dulu, lepas tu kita tengok tafsir. Tengok, kita baca makna terjemah dia. Dan ada tafsir sikit-sikit dalam Pimpin Ar-Rahman. Esok hari pula satu page. Ataupun ikut masa free dia. Cucu pun tak ada ni. Cucu pun tak ada. Baca banyak sikit. Banyak kalau kita baca. Alhamdulillah. Ni kita baca style kita, style baca habis tunjuk khatam. Berapa kali khatam? Boleh khatam tak Ramadan? Khatam. Tapi apa? Tak tahu. Kurang. Kalau boleh kita boleh baca, faham maksud. Lagi comel. Comel lagu tu. Ada hak yang teruk juga tuan-tuan. Bagaimana yang teruk? Yang teruk ni beli Quran di Mekah, bawa balik. Tak oleh almari. Tak pernah baca. Lepas tu letak bunga buat perhiasan. Ya comel Quran Mekah ni. Kulit bersinar-sinar tak baca. Bila mati tu baru waktu baik baca. Bila mati orang lain pula baca, dia tak baca. Dah mati dah dia, orang lain baca. Ni rugi, ni rugi. Ni rugi benar. Bacalah, tak faham maksud pun baca. Tapi kalau boleh ubah sikit kita jadi baca, faham maksud. Ni comel. Sebab kita, Alhamdulillah, kita semua ni educated ni. Pencin kerajaan, baca, menulis. Bagus kalau baca Quran. Dengan faham maksud. Kita baca, faham. 30 juzuk kita baca hari-hari 30 juzuk kita faham apa Quran cerita. Tu comel sungguh. Ini itulah ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni juga masya-Allah. Ilmu tafsir ni banyak tuan-tuan. Tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Azhar, Hamka buat dia tafsir Azhar, tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Tafsir banyak. Saya dulu pernah pergi di Universiti Al-Quranul Karim di Sudan. Di Sudan ni dia ada satu universiti nama Universiti Al-Quranul Karim. Universiti ini bina di atas Sungai Nil. Dibuat di atas Sungai Nil. Tepat-tepat bertemu Sungai Nil. Ni kena cerita panjang sikit. Sungai Nil kalau di Sudan ni, untung orang Sudan tak sama orang Mesir. Orang duk Mesir tak sama. Orang Sudan ni, Sungai Nil masuk ke Sudan tu dua Sungai Nil. Nailul Azraq, Sungai Nil biru, Nailul Abyad, Sungai Nil putih. Kalau Nil putih ni air putih. Ni air dia. Kalau air biru ni air dia biru, macam air laut, biru. Kalau air biru ni dia mari atas, dia mari Uganda. Sebelah Uganda. Dia mari Uganda. Yang putih ni dia mari Ethiopia. Dia masuk kat situ. Dia masuk ke Sudan tu. Dia pergi bertembung. Dia bertembung di satu tempat. Hasil daripada bertembung antara dua sungai ni biru dengan biru dengan putih tadi tu, nampak macam belalai gajah. Belalai gajah. Belalai gajah dalam bahasa Arab dia panggil Al-Khartum. Al-Khartum. Bila hasil bertemu di situ, jadi satu sungai ni dengan biru tadi satu, dan dia mengalir pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Jadi orang Mesir minum sungai ni satu dia. Orang Sudan belum dia bertemu lagi. Sungai ni biru dengan ni putih. Di hasil pertemuan tu nampak macam belalai gajah. Sebab tu Sudan dia letak ibu negara dia Al-Khartum.
Kerana hasil daripada pertemuan di antara dua sungai Nil, Nil putih dengan Nil biru yang mengalir. Nampak macam belalai gajah. Ada. Saya nak ceritanya di atas sungai ni lah orang buat Universiti Al-Quranul Karim. Di tepi Sungai Al Karim tu dipanggil Jamek Nailin. Masjid Nailin, Masjid Dua Nil. Sebab ia Sungai Nil ketemu situ. Ya tak. Nama dia Masjid Nailin, Masjid Dua Nil, dua Sungai Nil. Nil putih dengan Nil biru. Di tepi itu Universiti Al-Quranul Karim. Yang saya nak ceritanya tuan-tuan, Universiti Al-Quranul Karim perpustakaan dia 4 tingkat. 4 tingkat. Tingkat pertama tafsir. Allah, luah perpustakaan tu penuh dengan kitab tafsir. Allah, tafsir ya Allah. Tafsirul Khazin. Allah, semua tafsir. Saya duk merenung, umur saya cukup ke tak nak habis baca. Kalau nak habiskan tafsir semua ni, cukup ke tak umur saya yang ada ni. Ya. Tafsir. Atas tu hadis. Hadis pula, Syarah Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah. Penuh tekad kedua. Allahu Akbar. Tekad ketiga fiqh pula. Fiqh, penuh fiqh. Tekad keempat tasawuf dah. Lepas tu tekad kelima tu bola kitab-kitab umum. Oh, masya-Allah. Mana nak kena guna berapa umur nak baca habis. Tekad 1 habis, tekad 2 habis kan. Berapa umur nak kena guna, berapa tahun? Tak cukup umur dia. Saya dengar Allah tafsir. Waktu tafsir masya-Allah. Sedap tafsir. Fiqh pun sedap, tafsir pun sedap. Dan al-hadis, hadis. 3 ni dia panggil ilmu syar'iyah. Mana fiqh, tafsir, hadis. Masya-Allah duduk di situ. Jadi hadis tu pula macam-macam. Allah, hadis banyak. Allah, semua orang datang kat situ. Pensyarah-pensyarah universiti lain. Kalau di Sudan tu ada Universiti Durman, Universiti Khartoum, datang buat kajian di situ. Kaji. Tak macam sekarang dah lah. Masa tu sekitar tahun 1999. Sekarang ni pakai klik dah. Dia ada CD dah ada. Maktabah Syamilah dia panggil. Kita tekan tu keluar dah. Senang lagi. Tapi ya Allah, kita boleh sentuh buku dah. Kita sentuh buku tafsir, kita bawa tak di meja, kita tengok. Cerita rasa lain dengan kita duk tekan komputer dah. Senang, kita nak hadis apa tekan pop keluar. Nak berapa penuh keluar. Tak sama pencarian kita. Kita cari buku, kita nak satu hadis dah, kita cari. Bila jumpa Allah, jumpa duk di muka surat berapa dia, hadis nombor berapa, riwayat apa dia. Allah, duk sini. Kita manis je rasa. Boleh berjumpa tu. Buku saya kira kan. Jumpa. Sekarang ni kita tak rasa dah. Kita tekan komputer, boom, keluar habis. Itu rasa kurang berkat. Kita komputer mengajar sekarang ni. Itulah kita masih rasa kemanisan sistem lama. Sistem kita bawa buku, ambil buku. Penyelia pula, kadang-kadang dia nak cabar kita. Dia nak cabar kita penyelia. Ada juga kadang-kadang dia nak cabar kita. Rojokkan kita menulis tu. Kita tulis sekian. Rojokkan kita. Katakanlah kitab Muhalli. Muhalli Ibnu Hazm. Kita tulislah di bawah tu. Muhalli Ibnu Hazm. Nama kitab sekian. Juzuk berapa. Muka surat berapa. Penyelia ni dia nak cabar kita, dia temu pergi ambil buku dalam pustakaan awak datang. Nak tengok betul ke tak merojok ni. Betul.
Saya kena sekali. Allah, 2 malam tak jenera tidur. Allah. Pergi ambil buku pusaka, mari. Mari cek tu. Tak ada. Muka surat yang tulis tu, katakanlah saya tak ingat dah muka surat apa tulis dasi saya tu. Muka surat katakanlah 28 dah. Ambil buku mari tengok. Buka muka surat 28. Tak ada. Oh, tak ada. Macam mana Azmi? Macam mana kaif tarjah? Bagaimana merojak buku? Tak ada ni. Macam mana ni? Ismahli doktor, minta maaf doktor. Bagi saya masa saya nak memang saya tengok ada ni duk di muka surat ni, memang confirm ada. Kenapa tak ada ni? Bagi masa. Nah. 2 hari, cari 2 hari. Pergi perpustakaan sana tengok balik. Rupa-rupanya cetakan berbeza. Cetakan. Ada cetakan Beirut, Lebanon, ada cetakan Mesir. Yang kita ni cetakan Mesir, yang saya ambil itu cetakan Beirut. Berjumpa tu photostat selalu. Bagi kat dia nak uya yakin. Khalas. Yakin. Dia yakin apa? Dia nak yakin dia. Nak yakinkan dia tu. Tidak dia nampak kita bohong. Kita ambil cetak ikut dah ambil. Jangan. Nak menulis PhD. Kena penyelia. Allah teruk. Kita nak buat. Menangis kita. Kalau dia tuan-tuan nak boleh PhD. Itulah beza dah. Sekarang lain zaman komputer, penyelia pula kawan rapat. Makan roti canai sekali, lain selalu. Dia lain makan roti canai sekali. Boleh pergi jalan rumah hati. Sedap lain lah. Penyelia yang kita tak itu ni letih dah. Baik tuan-tuan, itulah ilmu hadis. Itulah dikatakan ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan ilmu al-hadis. Baik, ilmu adabiyah. Ada ilmu adabiyah iaitu 14 ilmu. Ilmu adabiyah ada 14 ilmu. Ilmu adabiyah ada 14 ilmu iaitu ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Macam saya ceritalah dulu zaman Datuk Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, dia hantar pelajar kita pergi belajar di Morocco. Dia belajar di Morocco. Kuliatul Adab wal Ulum Insaniyah. Dia belajar kuliah adab wal ulum Islamiyah, Qismul Lughah Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Tu pelajar Datuk Anwar Ibrahim. Zaman Datuk Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, dia hantar kerana dia hantar pergi ke Maghribi tu tujuan dia nak kajian Andalus. Dia nak suruh pelajar ni kaji Andalus, Sepanyol. Kejatuhan Sepanyol zaman tu. Dan Datuk Anwar Ibrahim pun bila dia balik, dia buat istek daripada Institute Islamic Thought and Civilization di atas Bukit Damansara tu. Dia buat. Dulu yang lain, dia tak masuk UIA dulu. Sekarang ni dia masuk bawah UIA lah. Dulu tekong dia Datuk Nakib Al-Atas dulu. Dia jadi tekong situ. Dia lah. Dia offer pelajar master dan PhD. Dia tak ada degree. Pelajar UIA biasa habis degree, dia sambung kat situ. Bila dia mati, UIA dimasuk istek dimasuk ke bawah UIA. Jadi bangunan dia ambil bangunan di Sepanyol, Valmiera. Istana raja Islam kita di Sepanyol, dia ambil design tu dia balik buat. Comel pula design. Dia minat Sepanyol. Waktu zaman Datuk Ibrahim ni dia hantar pelajar pergi di Morocco. Tapi ramai pelajar yang tak lulus. Sebab Maghribi ni dia sistem dia subjek 14 subjek. Keluar periksa 4 subjek je. Kena baca habis, tak baca habis. Kalau baca 4, 10 lagi mana kena baca belakang, keluar 4 subjek je. Kena baca 14. Yang itu Maghribi. Lepas tu kalau malah baca 4 subjek. Suruhlah mana-mana tak kena, tak lulus.
Tak lulus. Ramai yang tak lulus balik. Tapi yang ramai yang dapat, tak ramailah yang dapat, dia panggil mention. Dia panggil mention ni cemerlang. Ada seorang cemerlang dia jadi pensyarah UKM ambil jadi guru bahasa Arab. Sekarang ni dapat Profesor Madya dah. Masya Allah, pandai sungguh. Yang lain tu yang tak erak tu balik sama UAE ambil balik. Kalau UAE tak ambil, habis. Tak habis. Allah, tu ilmu adabiyah. Jadi mereka ni akan belajar ilmu bahasa ni di Maghribi. Dia akan belajar 2 tahun ni, dia belajar umum, dia belajar general. Bila tahun 3 tu baru dia pergi nak ambil lisaniyah, linguistik ataupun nak ambil adab. 2 tahun ni dia belajar general, umum. Masya Allah, ramai sedap. Orang belajar bahasa Arab ni cakap Arab sedap. Cakap dia guna bahasa sedap. Orang belajar bahasa sebab bahasa ni sedap bahasa. Nanti ilmu adabiyah. Ilmu adabiyah ni ada 14 semua ilmu bahasa. Allah. Saya dengar budak Indonesia ada ni, pelajar Indonesia, dia belajar di Maghribi. Dia belajar habis bahasa Arab. Bila dia bagi ucapan sedap. Dia bahasa, bahasa. Sedap ucapan dia. Dia guna bahasa dia. Itulah ilmu bahasa. Dan ilmu istiqaq, ilmu tasrif, samalah. Kita dalam bahasa Arab ni dia panggil neraca. Neraca ni untuk dikias. Kita kata ilmu sorah ni dia mencara tentang wazan, pertimbangan. Dia panggil timbang, menimbang neraca. Dia ada syak-syak dah. Nasara, nasaru, nasarat. Nasarta, nasartum, nasarti, nasartunna, dia ada syak-syak. Lepas tu kita kiyah dengan kalimah lain. Fa'ala yaf'ulu, daraba yadribu, nasara yang suruh, qatala yaqtulu, kataba yaktubu, nama yanumu. Dia ada. Itu sarah. Itu dia ilmu sarah. Dia mencara wazan. Tapi kalau ilmu nahu, dia cara di hujung. Di hujung. Lai yazhaba, bila masuk harah nasab, kena baca bagi fatah. Di hujung kena baca bagi fatah, bagi hatah. Ilal madrasati, bila masuk ila, kena baca bagi bawah. Ada. Ini ilmu bahasa. Ada. Cantik ilmu. Sangat cantik. Ini bahasa Arab. Kalau kita tengok bahasa Perancis, dia ada kaedah dia. Ada bahasa Inggeris, dia ada kaedah. Bahasa Melayu kita, dia ada. Itu bahasa. Dan ilmu nahu, ilmu nahuan, inilah ilmu nahu yang saya katakan tadi lah. Ilmu nahu memang susah ilmu nahu. Sebab kita kena i'rab. I'rab. Dia panggil tepat i'rab. I'rab di sini. Katakanlah alam nashrah. Kenapa baca baris nashrah mati? Sebab dia masuk lam. Lam ni jazam. Bila masuk lam kena mati. Tak boleh nak baca alam nashrahu, tak boleh. Itu kaedah. Kaedah dalam bahasa Arab. Ilmu nahu. Masya Allah. Sebab tu orang pandai bahasa ni sedap, tuan-tuan. Saya ingat dulu saya pernah melawan dengan Arkom dulu. Masa saya ada UIA dulu, saya kritik Arkom. Kritik. Jadi macam mana? Ada di masa dulu duduk di Bangsa. Saya duduk di Bangsa. Di Bangsa tu dia ada satu restoran Arkom tengah maju masa tu. Arkom dia ada restoran dia ada taksi dia ada apa tu, pusat dia di Penchala, Sungai Penchala masa tu. Jadi saya cuba kritik. Jadi Arkom tiba-tiba dia panggil saya, dia kata, "Mailah esok kita pergi tengok aktiviti Arkom bagaimana." Orang Arkom ajak dia. Dia bawa pergi Sungai Penchala, dia bawa ke Sungai Penchala.
Di situ rupa-rupanya banyak Arqam Hatta belajar di Cina. Bahasa Cina. Allah, saya menarik sungguhlah. Linguistik bahasa Cina. Arqam pada masa tu. Oh, bagus sungguh. Yang hatta orang Melayu pergi belajar bahasa Cina. Bahasa Cina di Cina. Allah, saya menarik sungguh. Tu saya menarik. Lepas tu dia cerita aktiviti dia. Banyak pelajar kita duk belajar galian bumi di Perancis. Dan kami akan buka petrol station. Dia cerita. Dan kami akan buat ladang di Kedah, ladang padi, sawah kau banyak. Tapi tak lama kemudian pada tu lingkup mati Imam Asy'ari dan itulah. Tak tahulah pelajar-pelajar dari Cina tu bagaimana. Oh, ya, masya-Allah banyak dia belajar bahasa Cina. Oh. Memang saya cukup menarik sekali tengok dia. Itulah nak cerita ilmu bahasa dah. Itulah ilmu bahasa dan ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Ini balaghah. Oh, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Ilmu bayan. Ini juga balaghah. Kalau ilmu balaghah ni ya sindi macam dalam kelas ada orang bodoh seorang. Orang Arab kata al-himar fil fasl. Dalam kelas ni ada keldai. Maksud orang bodoh. Orang bodoh ni orang Arab dia kata keldai. Kalau bodoh anta himar. Mu ni himar, bodoh. Ilmu sindi balaghah ni. Ilmu bayan, ilmu badi', semua ni balaghah. Ilmu arud. Ilmu arud ni orang belajar lisaniyat. Belajar bahasa Arab ni akan belajar ilmu arud. Ya seperti syair, puisi kalau kita puisi dia belajar. Ilmu qawafi, Allah. Ilmu puisi, ilmu cipta penulisan. Ni pakai insya. Ilmu cipta penulisan ni insya. Insya ni esei, sama dengan kita esei. Esei tu insya. Kita nak buat insya, kita nak buat esei, kena ada vocabulary Kalau tak ada vocab tak boleh buat. Ada vocab, kena ada grammar. Tak ada grammar, salah habis. Tak betul. So dia campur sekali. Kalau bahasa Arab, kena ada lughah dia, kena ada nahu, kena ada sarah, baru boleh menulis. Nak ikut kaedah yang betul. Kalau kita vocab tak ada, nak praktis grammar tak apa, vocab tak ada. Orang Arab, ya vocab banyak. Orang Arab ada, orang bahasa dia. Kalau dia menulis, sedap orang Arab menulis. Kadang-kadang tak ikut kaedah. Ya dzukul kalam, dia panggil dzuk. Rasa, dia rasa. Ini kekok. Dia rasa kerana dia selalu duk guna, dia rasa kekok. Oh, dia tak boleh kekok ni, kena gini. Nahu dia tak reti pun. Kadang-kadang sarah pun dia tak reti, tapi kerana selalu duk guna. Itulah kelebihan dia ada. Ilmu cipta penulisan memang insya ni payah. Insya nak mengarang, payah. Dan ilmu penulisan. Itu ilmu penulisan diajar juga. Ilmu penulisan ni maknanya diajar untuk menulis bagaimana kita nak menulis. Kalau nak hantar kepada maktab, kalau nak hantar kepada office ni bagaimana tulis, ya ada ilmu penulisan. Ini ada khah, ada format dia. Jenisnya 10. Ilmu penulisan, ilmu qiraat. Oh, ini bagus sungguh. Kalau di Sudan, Universiti Quranul Karim tadilah. Dulu dia Ma'had Al-Quranul Karim. Dulu dia Institut Al-Quranul Karim, tapi dia naik taraf jadi universiti. Oh, situlah memang orang belajar qiraat. Allah, boleh sungguh. Qiraat 7 tu. Oh, fasih. Dia belajar qiraat Warash, dia belajar. Sabah, dia belajar. Dia belajar semua. Mendalami qiraat tu. Sebab tu, setiap qiraat dia beza. Dia tak sama.
Kalau kita pergi maghribi ni, orang dia baca waras. Oh, kita rasa macam tak betul. Nah. Wadduha jadi wadduha. Ada orang kita yang bawa pergi maghribi kan. Orang maghribi tak boleh buat jadi imam. Tak betul baca Quran. Lepas tu, kiraat. Dia baca kiraat. Dia ikut kiraat dia. Sebab tu kita tak boleh cepat nak hukum orang kalau kita tak ada ilmu. Kiraat 7. Cara baca berbeza. Tu terkejut. Tu ada juga yang pergi orang maghribi dia perah anjing. Perah anjing orang maghribi sebab dia mazhab Maliki tak najis. Dikira anjing yang muallim, anjing yang diajar, tak najis. Tak najis, anjing yang diajar. Anjing yang najis tu anjing yang keliaran. Kalau duduk di rumah ni, yang duduk ternak ni, ya anjing diajar, tak najis. Sebab tu anak-anak dara duduk tarik anjing. Orang kita pergi maghribi, orang Islam kedok maghribi ni ada anjing ni, tak ada. Lepas tu baru tahu, maghribi macam ni. Okey, orang maghribi biasa ya. Kalau salam, perempuan lagi hulur tangan ya. Hulur tangan. Sebab dalam mazhab Maliki tak batal wuduk selama mana kita tak naik nafsu. Kalau kita salam dengan dia, naik nafsu, batal. Tu yang mazhab dia. Kita nak salam. Ada. Kadang-kadang kita duduk belajar ada universiti, dia hulur tangan, kita tak bersalam. Sedih. Dia sedih ke perempuan dia? Sedih. Kata, macam mana aku? Dia tak faham kan? Lama-lama, ya. Kita Syafi'i ni cuma setuh naik nafsu, tak naik nafsu, batal wuduk. Maliki dah. Pergi sikit lagi. Naik nafsu tu baru batal. Tak naik nafsu, tak ada. Waktu ni, mazhab Maliki. Banyak orang pergi macam mana maghribi ni nak salah macam ni. Itulah keadaan berbeza dah, pengalaman hidup di luar negara. Begitulah tujuannya kita belajar ni, pengalaman ilmu qiraat, ilmu muhadarah. Ilmu muhadarah ni juga termasuk dalam ilmu adabiyah. Muhadarah cara nak khitab, dia panggil khitab. Kita nak kemukakan, nak bercakap, motivasi. Dia ada ilmu. Cara motivasi. Macam kalau kita tengok orang Mesir, penceramah Mesir. Mutawalli Sya'rawi ni kalau dia ceramah, orang jadi gitu. Termakan dengan ceramah dia tu. Orang jadi hati gelepar. Mula dia motivasi, dia bagi ada satu ketika dia cerita, dia kata orang mukmin ni dia bukan menunggu orang bagi. Dia bagi hak dia. Dia orang mukmin. Kita nak sedekah, bukan kita duk tunggu orang sedekah kita. Kita bukan nak dia kata itu orang mukmin. Sikap orang mukmin ni kita sedekah, kita nak bagi hak kita, bukan nak ambil hak dia. Bukan duk tunggu nak ambil ni, bukan nak ambil. Ni dak, kita ni nak tunggu nak ambil hak orang. Hak orang tu bukan sikap orang mukmin. Orang mendengar ni, Allah. Tu dia panggil ilmu muhadarah. Nah, ilmu muhadarah ni ada satu ilmu yang mengikatkan orang. Mana yang boleh orang tu dengar 1 jam macam 1 minit. Ada ilmu ni, ilmu muhadarah ni. Ada setengah tu pasal lawak. Boleh juga lawak tu pun ada. Tapi dalam tasawuf tak comel lawak banyak. Dia kata lawak banyak ni ke hati. Tasawuf tak nak lah kan. Sebab tu tak nak galak sangat ustaz-ustaz lawak-lawak ni. Dia nak jadi ke hati. Bila kita ketawa ke hati, akhirnya kita tak ada berkat apa daripada pengajian kita. Tapi kita nak kesan waktu makan hati. Ni makan hati. Macam Mutawalli Sya'rawi lah. Memang Allah. Dia ceramah. Jadi gini ni orang dengar letih. Allah.
Sedap sungguh tuan-tuan. Itulah sebenarnya. Ini adalah kembali kepada orang dan muhadarah seseorang. Dan ilmu tarikh. Ilmu sejarah ni pun penting. Masa dah tu. Habis masa ada. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah penting sejarah. Sejarah ni juga adabiyah. Kita tahu sejarah. Sejarah ni penting kita kena. Sikit lagi tuan-tuan kita ambil satu ilmu matematik. Ilmu matematik, ilmu math. Jenisnya 10 ilmu matematik ni 10. Jenis dia 10 ilmu matematik. Pertama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu masuk dalam matematik juga. Sebab apa tuan-tuan? Dalam tasawuf ni dia panggil riyadah, dia panggil exercise, ada dalam tasawuf. Dalam kita berzikir tu ada. Kita berzikir dengan betul. Kalau Syekh Faiz Negeri Sembilan anak mufti adik kepada Syekh Murtada tu ada cara. Saya pernah hadir sekali. Dia ada cara dia. Ada kiraan juga, ada kiraan dalam matematik. Sebab tu tasawuf ni dikira matematik juga. Ilmu jurutera. Jurutera tu memanglah ukur ukur surau ni satu tiang ni pakai besi nak banyak mana, pasir tebal. Memang matematik sungguh tak cukup sembing utuh. Memang kira sungguh. Memang orang project manager tahu. Project manager dia tahu, dia kaji. Tak boleh nak tipu kontraktor kata, tak cukup ni. Sini boleh ambil balik ni 3,000 ni. Sini pun tak cukup. Boleh ambil balik 1,000 sini. Okay, kontraktor bayar. Itu project manager dan manager tahu. Ni ilmu jurutera. Allah. Masya Allahnya ilmu. Masya Allah. Dan ilmu berkaitan langit dan isi-isinya. Ilmu langit dan isi-isinya lagi lah. Langit dan isi-isi ini termasuk ilmu falak juga. Kajian bintang. Ini dia panggil ilmu falak. Termasuk juga dalam ilmu falak. Kaji langit, kaji bulan. Ramadan kita jatuh hari apa? Melalui hisab. Lepas pada Ramadan, raya kita hari apa? Jatuh bila hisab, kaedah hisab. Ni Masya Allah. Jarang ilmu ni jarang. Biasa kalau di Terengganu ada seorang Dr. Burhanuddin Zainal. Memang dia pakar. Tahulah memang. Tak ramai pakar ni tak ramai. Ilmu mengajar. Kena ada ilmu juga mengajar. Setengah orang tu mengajar anak murid dunia separuh, anak murid jenera separuh dunia. Salah teknik mengajar tu. Habis anak murid jenera. Ini ada cara juga mengajar, ada psikologi dia. Ni Allah. Ilmu matematik. Perlu matematik, ilmu perkiraan, kira. Penting kira ni. Berapa jam kita nak tidur, jam berapa nak bangun solat tahajud, berapa jam kita nak rehat. Kira ni ilmu kira-kira tu sama ilmu hisab. Ilmu muzik pun ada. Ada kira-kira dia. Kalau kita tanya Datuk Ramli Sharif, tahu kok ilmu muzik ni dia kira macam mana dia ada kira-kira dia. Tu matematik tu. Matematik, Masya Allah. Nak keluar satu-satu album ni, memang bukan senang. Setengah tu, satu album tu kaya raya. Satu je dah. Satu lagu, kaya sungguh. Tak perlu 2 lagu, satu je. Lepas tu tak naik dah. Tahan tak bagi. Satu je dah. Tu, Masya Allah, tak nak save. Dan ilmu politik. Ni lah politik. Perlu IQ kita. Politik ni biasa kita tahu 1, 2 3, 4 tak tahu dah kita. Tak tahu dia ada buat apa. 1, 2 tu boleh. 3, 4 ni tak tahu dah apa politik nak buat. Kita tak tahu. 1 tahu tu tahu. Sebab tu politik ni perlu kepada
orang pandai, IQ orang pandai politik. Pulihlah nak berpolitik. Ilmu akhlak. Oh, akhlak ni pun Allah penting. Dia perlu juga kepada, ada kaitan juga dengan ilmu matematik. Perlu ada kaitan akhlak ni. Ada kaitan juga. Syekh Alawi kata ilmu matematik ni sangat berkait dengan akhlak. Sebab itulah pentingnya. Dan ilmu pentadbiran rumah. Ilmu pentadbiran rumah. Isteri sekretari, isteri setiausaha rumah, suami ketua rumah. Setiausaha dengan ketua ngam, comel, jalan baik, smooth. Mana rumah tu akan jadi teratur, anak-anak mendapat kebajikan, tenang. Tengok mak ayah seronok anak. Tengok mak ayah happy lah anak. Anak menumpang. Tapi kalau ketua rumah dengan setiausaha selalu bergaduh, ni anak pening. Lepas tu setiausaha ni penting dia, sekretari. Ibu rumah ni sebagai sekretari, atau orang perempuan ni sebagai setiausaha di rumah. Ni penting. Kedua-dua tu kena sekali. Oh, tapi Masya Allah, kita tengok banyak, saya tengok yang keluarga yang ngam, mana bagus saling memahami antara suami dan isteri. Memang Allah bagus sungguhlah. Bahagia kita tengok hidup. Tak sakit sebab fresh, hidup selalu happy, tak sakit. Suami hormat isteri, isteri hormat suami. Anak-anak pula menumpang kebajikan keluarga, tenang. Keberkatan itulah kita rasa turun keberkatan. Bila kita hidup aman, damai, keberkatan turun. Dan setiausaha dengan ketua selalu pergi dengan kuliah-kuliah agama. Menerima rahmat bawa balik ke rumah. Anak dapat menumpang sejuk rumah. Walaupun rumah zain, rumah bukanlah kata rumah tu itu sangat, tapi sejuk. Allah, Masya Allah. Kalau kita tengok di Kuala Lumpur tu, kalau kawasan Kerinci dulu rumah zain, tak zain, panas tapi happy. Allah, kita pergi rumah dia, Allah seronok. Siap gurau lagi suami isteri tu depan kita ada. Itulah sebenarnya dia kena ngam antara suami dan isteri. Itulah anak boleh menumpang kebajikan, ketenangan rumah tu. Anak pun boleh pergi jauh masa depan, dia belajar dengan tenang. Tapi kalau asyik duk besar benda kecil, isteri pun duk besar benda kecil, Allah. Ada saya dengar dalam radio nak kongsi, mungkin lewat dah tuan. Itu ada ni, dia belum kahwin lagi, dia baru nak kahwin, suami isteri. Tak jadi suami isteri lagi lah. Sama-sama ada anak. Si lelaki pun ada anak, perempuan pun ada anak, dan baru bertunang dua orang. Bila bertunang, tak lama putus jodoh. Orang interview lah, kenapa putus jodoh, dia elok-elok. Dia kata satu benda yang tak boleh sepakat. Dia kata satu benda. Apa yang tak boleh sepakat? Dia kata suami dia ada rumah. Dia kata suami ada rumah 2 tingkat. Di bawah ruang tamu. Di atas tu ada 3 bilik. 3 bilik. Mana anak suami tu ditempatkan di atas. Suami nak tempatkan anak dia bilik ni untuk anak saya, anak suami. Bilik ni pun nak tempatkan anak suami. Suami kata saya nak tempatkan anak saya di sini. Jadi bilik atas tu untuk anak suami, dan satu bilik lagi untuk suami isteri. Lepas tu anak isteri tanya, lepas tu anak saya nak tak mana? Tak bilik tamu bawah. Taklah anak awak di bilik tamu bawah tu. Dia isteri tak boleh terima. Dia kata, macam mana? Sepatutnya
bilik dua tu kongsi, anak saya pun kongsi 2 orang, anak awak pun kongsi. Nah, bawah tetamu lah, takkan anak saya duduk bilik tetamu, nanti tetamu datang pula, anak saya macam mana? Tak payah kahwin. Tak payah kahwin, putus perkahwinan. Tak boleh sepakat. Nah. Kadang-kadang suami pun dia ada juga ego cara dia. Tak? Isteri pun kadang-kadang tak boleh terima. Itulah tuan-tuan kehidupan. Jadi untuk malam ni setakat ni lah tuan-tuan, kita akhir nanti ilmu akliyah insya-Allah. Kita tengok pula bagaimana ilmu akliyah menurut pandangan Syekh Alawi ni insya-Allah. Dengan itu kita sudahi dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahumma zidna ilman wa fahma warzuqna al-uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu